Apa khabar semua? Welcome to Psycho Diary. Okey, hari ini kita nak cerita satu kisah yang memang menggemparkan seluruh negara Malaysia antara tahun 2000. Seorang wanita yang berusia 24 tahun graduate dekat UK. Memang dia punya pelajaran tu memang tinggi. Sampai pelajarannya bahagian komputer, beliau dirogoh, dilewet dan juga diseksa menyebabkan 44 kesan kecederaan pada badan. Beliau baru pulang dari UK dan dia berjaya mendapat satu job dekat Kelang dah. Beliau berasal daripada Perak. Masa waktu itu kita memang tahu kekurangan jawatan kosong di luar daripada Selangor. Beliau terpaksa nak datang ke Selangor untuk mencari kerja dekat kawasan KL, Klang Valley lah kan. So dia terpaksa nak datang, nak tinggal seorang diri. Apabila beliau dapat satu job dekat Kelang, itu memang hari pertama. Anda tahu tak, it's a first day lah ya. It's hari yang pertama. So apa yang kita nak, memang cerita ini memang diangkat, telah dibincang banyak tempat, pelbagai video dah ada dah. Tapi kita nak ceritakan tentang detik-detik terakhir, apa berlaku pada beliau semasa kejadian. Sebelum anda semua tengok kisah lanjut detik-detik kecemasan, jom kita subscribe dengan channel YouTube. Jom guys. Nur Suzaili Mukhtar. Nama ini memang tak terasing daripada semua orang kita. 7 Oktober 2000 merupakan hari yang malang bagi beliau. Beliau mengambil satu pengangkutan awam, iaitu bas, nak pergi ke Cawangan Kelang, iaitu Pantai Medical Center Cawangan Kelang, untuk mendaftar dirinya sebagai technical komputer. Dia technical komputer lah, dia belajar komputer kan. Dia mendaftar sebagai technical komputer. Sebelum, beliau memang bergembira pasal beliau lepas dah habis pengajian dekat UK, itulah job pertama beliau dapat. Beliau gembira sangat. Beliau terpaksa mendapat dia punya job tu, dia terima dia job. Lepas tu dia mengambil bas tersebut untuk pergi ke Pantai Medical Center Cawangan Kelang. Apabila beliau mengambil bas tersebut, ada 2 orang je, beliau dengan satu orang penumpang. Penumpang tersebut telah turun. Lepas turun, beliau seorang je dalam bas tersebut. Pemandu bas sengaja tak mengambil penumpang lain. Beliau terus berjalan. Menyedari keadaan ini, Nur berasa panik, terus mengetuk ke semua cermin bas tersebut, menyebabkan bas tersebut bercermin hitam, dia tinted hitam.
orang luar memang suka nak nampak dia. Lebih-lebih lagi, kesemua pintu telah dikunci automatiknya oleh pemandu tersebut. Anda tahu tak, masa dalam 2000 tu memang kita tak ada SOP bas tu kena ada boleh tinta hitam kan. Masa itulah lepas tu dia tinta hitam, tak ada orang yang nampak. SOP-nya memang ada kelonggaran sikit. Maka dia automatik, dia kunci automatik oleh pemandu tersebut. Apabila pemandu tersebut telah kunci, semuanya tak boleh seperti yang dirancang. Atau bagaimanapun, ada seorang budak ternampak beliau mengetuk cermin tersebut. Malangnya, budak tersebut menunggang basikal dan dia tak dapat kejar bas tersebut. Memang kan bas tu laju, tapi dia menunggang basikal tu memang dia lambat. Kemudian harinya budak sekolah tersebut menjadi saksi utama dalam kes ini dan mendapatkan pemandu tersebut ke muka keadilan. Sepergelutan Nur dirogol, liwet dan jerut. Beliau mengalami 44 kesan kecederaan yang serius. Kemudian beliau dibuang oleh pemandunya ke tempat pembinaan yang sekarang ini dikenali sebagai Bukit Tinggi Kelang. Masa itu projek pembinaannya baru bermula. Mayat Nur hanya ditemui oleh orang ramai selepas 3 hari. Suspek utama dalam kes pembunuhan kejam ini, Hanafi Mat Hassan berasal dari Kelantan, telah ditangkap oleh pihak berkuasa di Terminal Bas Kelang. Nur merupakan satu-satunya anak perempuan daripada 4 adik-beradik. Ibu bapa Nur amat menyayangi Nur, sehingga ibu bapa Nur sanggup menggadaikan rumah sendiri untuk membiayai pelajaran Nur sehingga di UK. Dengan bukti yang kukuh, pesalah berkenaan, Hanafi dihukum penjara 20 tahun, 12 sebatan dan gantung sampai mati atas pembunuhan Nur. 19 Disember 2008, Hanafi, pesalah yang kejam ini, dihukum sampai mati di penjara Kajang, Selangor. Kalau nak ikut, beliau memang berpakaian sopan. Memang dia pakai baju kurung je. Dan macam mana pun, kalau ditakdirkan, seperti orang kata, malang tak berbau, itulah yang terjadi pada Nur masa atau pada hari kejadian. Memang berita ni menggemarkan seluruh daerah Kelang, sehingga ia dikategorikan sebagai pembunuhan kejam pada masa itu. Apa yang dikatakan dalam kisah ini kita perlu mengambil sebagai iktibar.
walaupun pada masa dulu kita terpaksa tunggu untuk bas, tetapi pada masa sekarang kita sudah ada pelbagai perkhidmatan pengangkutan di Malaysia ni. Walau bagaimanapun, seperti yang saya kata tadi, malang tak berbahu. Kita perlu mengambil langkah-langkah keselamatan, seperti kita perlu mengambil tahu bas, nombor pendaftaran. Kalau boleh, ambillah gambar pemandu, hantar pada orang yang berdekatan, seperti ibu bapa, saudara mara dan sebagainya. Ambil nombor pendaftaran, bagi tahu pada ibu bapa. Kalau perkhidmatan lain, kita ada pelbagai cara dalam aplikasi itu sendiri. Okey guys, kita tak perlu serius sangat. Apa yang ditakdirkan, itu yang akan berlaku. Okey guys, jumpa lagi dengan kisah yang menarik dengan dalam Psycho Diary ini. Sesiapa yang tak subscribe, terima kasih banyak. Sesiapa yang belum subscribe, cuba tekan butang. Kita akan kongsikan kisah-kisah yang menjadi pengajaran dalam kehidupan kita, supaya perkara seperti ini kalau boleh dielakkan. Anda perlu ingat, kalau Nur hidup sampai sekarang, mungkin apa yang akan berlaku? Mungkin beliau sebagai seorang teknikal atau jurutera komputer yang bertauliah. Mungkin itu adalah nasibnya. Sekian guys, jumpa lagi. Semasa pergelutan